Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang menonton live pada tengah hari ni. Okey, sesi live pada kali ni kita buka Q&A maksudnya sekiranya ada apa-apa soalan boleh ajukan di ruangan komen. Dan untuk tajuk hari ni, yang mana kerja kerajaan, apa patut buat sekiranya nak bina rumah di atas tanah sendiri. Okey, sebelum saya terangkan kata flow dia, apa yang patut buat, kita tunggulah sementara orang ramai masuk. Kita sama-sama dengar. Okey, terima kasih Cik Hisham, Puan Murni, Cik Ghazali. Stay bersama saya sampai ke akhir live ni untuk kita nak tahu proses-prosesnya macam mana, apa yang patut buat, macam mana nak beli tanah berkenaan dengan nak buat loan LPPSA dan sebagainya. Tapi kalau ada yang menonton live pada kali ni yang mana nak buat loan secara loan dengan bank pun boleh juga. Okey, boleh tanya soalan di ruangan komen ni. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Okey, kita dah ada viewers. Saya rasa saya boleh terus sambung lah. Okey, bagi anda semua yang nak bina rumah, mungkin belum ada tanah. Okey, apa yang perlu buat, apa yang pertama kali kena buat adalah mencari tanah dulu lah. Okey, kena mencari tanah dulu, carilah tanah yang sesuai. Dan yang mana penjawat awam, sekiranya nak beli tanah secara loan LPPSA pun boleh juga. Okey, cuma kena semak kelayakan dululah, kena semak kelayakan berapa yang lepas. Mungkin 300k ke 400k ke, dan kita kena tengok pula dengan harga tanah tu. Okey, standard harga tanah 150k ke atas lah kalau tanah tu tanah lot. Okey, jadi bagi penjawat awam jangan risau, anda boleh guna loan LPPSA untuk membeli tanah. Okey, untuk membeli tanah, kemudian boleh bina rumah. Syaratnya sekiranya anda beli tanah dengan menggunakan loan LPPSA, apabila nak guna loan LPPSA untuk bina rumah, syarat dia memang kena guna tanah tersebut. Tak boleh nak tiba-tiba nak guna tanah yang pemberian daripada ibu ke, pemberian daripada suami ke, daripada siapa-siapa, tak boleh. Syarat nak buat loan LPPSA, sekiranya pernah guna loan LPPSA untuk beli tanah, wajib untuk buat loan atas tanah tersebut. Okey, sebagai contoh, anda pernah beli tanah dekat mana? Dekat Kota Baru lah. Pernah beli tanah dekat Kota Baru dengan pakai loan LPPSA. Tiba-tiba mak bagi tanah juga dekat Pasir Mas. Tapi bila nak bina rumah, nak bina dekat Pasir Mas, tak boleh. Okey, wajibnya kena buat dekat Kota Baru tu yang ada kata yang pernah buat loan LPPSA. Okey. Kemudian yang mana kata dalam proses nak cari tanah, kalau boleh carilah tanah yang bersesuaian nak bina rumah sesebuah ni. Okey, kita kena tengok dari segi saiz keluasan dia. At least kalau boleh dalam 5,000 kaki persegi lah, tu paling kurang 5,000 kaki persegi. Tapi kena tengok juga dengan saiz, maksudnya dengan bentuk dia. Kalau boleh janganlah cari yang segi 3 ke, cari yang petak segi 4. Senang apabila kita nak design rumah tu. Senang untuk kita nak design rumah. Dan benda ni kalau boleh tanyalah, refer dengan orang yang bertauliah. Okey, maksudnya sebelum kita nak proceed beli tanah tu, kalau boleh turun bersama dengan juru ukur dan sebagainya supaya kita tidak tertipu. Rupa-rupanya tanah yang lain. Ada juga kes macam tu. Tuan tanah tunjuk tempat lain. Apabila juru ukur datang ukur semua tu, tanahnya tempat lain. Okey, jadi kena refer dengan orang bertauliah, jangan main beli sahaja. Okey, seterusnya berkenaan dengan tips dia lah. Tips kita nak beli tanah ni, yang pertama sekali kita cek geran. Okey, cek geran tu dari segi saiz dia, bentuk dia, tengok ada caveat ke tak, ada cagaran dengan mana-mana pihak dah ke. Okey, yang mana masuk ni boleh tanya soalan di ruangan komen, nanti saya akan jawab. Okey, kemudian sebab kita nak cari saiz yang sesuai ni, apabila kita nak submit plan kepada majlis daerah ataupun PBT, kita kena tolak dengan side back.
di mana di bahagian hadapan kena tolak dengan 20 kaki, di bahagian kiri dan kanan kena tolak 20 kaki dan belakang kena tolak 10 kaki. Contohlah kalau dengan 5,000 kaki tu kena tolak pula dengan berapa? 20, 30, 40, lebih kurang 60 kaki, 50 kaki. Okey, jadi kita nak dapat kata beli tanah tu biarlah boleh bina rumah, sebab ada yang beli tanah tapi tak boleh bina rumah. Okey, sebagai contoh, ada juga yang beli tanah sebab harganya murah. Okey, jadi belilah harga disebabkan harga murah. Mungkin tanah sawah lah. Okey, tanah sawah mungkin boleh beli dengan tak sampai 100, tapi bila kontraktor nak pergi nilai tanah tu, kita tengok kena tambun dengan kos yang agak mahal. Okey, maksudnya apabila kita nak bina rumah tu sama je lah habis kos. Beli tanah dengan tambun pun kata kos dia dekat 100k pun ada juga. Jadi kalau boleh carilah tanah yang mungkinlah tambun sekaki dua tu tak apa lagi. Kalau sampai 5-6 kaki tu kata sangat rugilah. Better cari tanah lain. Okey. Mungkinlah penjual kata kos tambun tak mahal dan sebagainya. Tapi kalau anda betul-betul kata boleh nak tambun, kata rela untuk tambah habis kos sehingga 80-70, no problem. Okey, kemudian sambil-sambil tu saya nak jawab soalan. Boleh ke buat rumah guna loan LPPSA isteri tapi tanah nama suami? Okey, Cik Hisham, boleh. Okey, cuma syaratnya kena masukkan juga nama isteri. Nanti dalam geran tu ada 2 nama suami dan isteri. Tetapi yang buat loan hanya isteri sahaja. Okey, sebab LPPSA ada bagi tahu kalau suami isteri tak apa, melainkan orang luar. Kalau orang lain tak boleh lah. Kalau suami isteri boleh. Cuma yang peminjamnya adalah isteri. Okey, soalan daripada Cik Muhammad Syafiq. Berapa lama tempoh bina rumah? Okey, untuk tempoh bina rumah, kalau daripada awal, maksudnya proses awal sehingga proses akhir, okey, ginilah, kalau untuk tempoh bina rumah, start construction tu sampai habis biasanya dalam 12 bulan. 12 hingga 14 bulan. Kita tengoklah atas faktor-faktor cuaca, faktor kata mungkin sebelum ni kes COVID ke kan. Lepas tu tengok juga lagi cepat confirmation daripada klien, lagi cepatlah progress. Dan juga kita tengok juga dari segi claim daripada LPPSA ke bank ke, kadang-kadang lambat. Okey, untuk daripada Puan Aniza, kami cover area Kelantan dan juga Terengganu. Okey, kami cover di area Kelantan dan Terengganu. Setakat ni 2 negeri ni sahaja dulu. Okey, seterusnya saya pernah dapat soalan sebelum ni yang mana pernah buat loan LPPSA, macam mana nak buat loan kedua. Okey, macam mana nak loan kedua. Okey, ada tak yang dalam ni yang pernah guna loan LPPSA? Okey, kalau nak buat loan kedua LPPSA boleh. Syarat dia kena habis bayar dulu loan pertama. Okey, kena habis bayar dulu loan pertama. Okey, kemudian boleh buat loan kedua. Dan cara kira kelayakan pula. Cara kira kelayakan untuk loan kedua. Sebagai contoh kita tengok dengan payslip sekarang lah berapa gaji bersih tu. Kalau sekarang gaji bersih, kata dengan gaji bersih 4,000 lebih. Dan bila kita semak kelayakan tu lepas 500,000. Okey, lepas 500,000. Tapi masa loan pertama dulu kita pernah pinjam sebanyak 300,000. Okey, yang layak untuk loan kedua boleh pinjam sebanyak 200,000 sahaja. Sebab dia kena tolak dengan pinjaman pertama. Even dah habis bayar. Tapi syarat dia pastikan kena habis bayar dahululah. Dan untuk kira kelayakan kena tolak dengan pinjaman pertama. Dan yang mana nak combine loan boleh. Sekiranya ada kata nak combine loan bersama suami, LPPSA boleh. Mungkin wife nak buat 100k, suami nak buat 200k, boleh, no problem. Okey, untuk LPPSA ni dia banyak kelebihan lah sebenarnya. Untuk LPPSA dia banyak kelebihan. Okey, ada lagi ke soalan daripada anda semua? Okey, untuk poin pasal tanah tadi. Okey, sebab apa kita kena tengok saiz tu kena besar
Sebab kita kena tolak dengan side back. Apabila kita nak submit plan nanti, kena tolak dengan side back. Dan sekiranya tanah yang anda beli tu pula dekat jalan besar, tepi jalan besar, biasa side back di hadapan 20 kaki. Kalau untuk di tepi jalan besar, kena tolak bahagian depan tu saja 40 kaki. Jadi kena ambil kira lah semua ni. Okey, sama juga dengan kata tanah yang bersebelahan dengan tali air. Side back dia berbeza-beza lah. Dan kami kena refer dengan majlis tu juga. Kalau dekat tumpat, kena refer dengan dekat tumpat lah berapa side back yang diambil kira. So nak beli tanah tu, make sure kata refer dengan orang yang bertauliah lah juga, yang tahu, supaya boleh bina rumah atas tanah tersebut. Sebab ramai juga yang beli tanah tapi tak boleh nak bina rumah. Apabila kita nak submit plan, tak lepas dengan side back. Okey, bila kita dah start plan apa semua, tahu-tahu tak lepas. Okey, jadi di peringkat awal ni kita kena survey terlebih dahulu lah, kena survey dan dapat advice. Kalau boleh dapat advice daripada kontraktor pun okey juga. Okey, terima kasih kepada yang menonton live. Okay. Sekiranya ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan loan LPPSA, boleh tanya di dalam grup ni. Dalam grup pula, boleh tanya dalam live ini. Okay. Okay, kita ada soalan daripada Cik Nur Azahari. Apa perbezaan harga mahligai idaman dengan kontraktor lain? Contoh, harga mahligai idaman 145 sekaki, tapi kontraktor lain bawah 145 sekaki. Okay, Cik Nur Azahari kena buat survey dengan perbandingan spek. Okay, harga ni dia tak tentu, kena tengok dengan spek juga. Okey, kalau ikutkan dengan nilaian daripada spek mahligai, even 160 kaki pun lepas. Okey, maksudnya kita tak boleh nak survey harga dengan harga macam tu. Okey, contoh dari segi kata dengan pelantaian lah, mungkin kontraktor lain saya tak pastilah. Macam kami, kita pakai di setiap bilik ruang bilik tidur kita bagi lantai SPC. Okay, ada kelebihan lah. Dan untuk pintu pula, kita bagi pintu security door di bahagian hadapan dan di bahagian dapur. Dia bukan aksesori tambahan, dia dah termasuk dalam package. Jadi anda kata nak survey perbandingan harga kami dengan kontraktor lain, dia kalau boleh survey package tu, apa yang package kontraktor ni offer dan apa package yang kontraktor ni offer. Dari segi harga mungkin berbeza lah. Okay. Cuma tips dia untuk kita nak untuk tips pemilihan kontraktor ni, kena cari kontraktor yang ada CIDB, yang ada lesen CIDB. Okay, dan kalau boleh cari yang established lah. Okay, maksudnya kena pergi tengok on-site, projek yang kontraktor tu buat, dari segi progress berjalan ke tidak. Okay. Okey, tapi saya tak nafikan lah, memang ada yang bawah daripada harga mahligai idaman letakkan. Tapi tips untuk Cik Nur Azhari, nanti lepas ni boleh survey perbandingan package, apa kelebihan package yang kontraktor tu offer lah. Mungkin harga ni mahal, ada lebih dia. Okey. Harga package tu termasuk kos guaman atau belum? Harga package ni belum termasuk kos guaman. Harga package bina rumah ni, kami ada dua, harga 145 sekaki dan 150 sekaki. Harga package ni merangkumi sebuah rumah, apa yang kami offer. Contoh sebagai kerangka, dalam spek kami, anda boleh pilih sama ada nak kerangka besi ataupun kerangka kayu. Okey. Untuk atap pula, kami ada bagi monya elabana dan monya kontur. Okey, untuk mozaik pula boleh pilih saiz yang ada dengan harga yang kami tetapkan lah. Okey, itu adalah maksud package. Package yang kami offer. Dan untuk pintu, untuk pelantaian, dan banyak lagi lah. Untuk nak dapat package ni boleh tekan link. Boleh tekan link untuk di live ni, untuk saya send package spesifikasi kami secara PDF. Okey, nanti anda boleh nilai lah. Okey, boleh nilai. Okay, ada lagi ke soalan daripada anda semua?
Okey, satu lagi, yang mana tengah survey tu, boleh juga nak survey dengan Mahligai Idaman. Saya boleh bawa anda semua ke showroom kami sebab kami ada showroom. Okey, showroom ni banyaklah barang-barang yang kami guna. Contoh seperti peralatan dalam toilet, alat sanitary, macam toilet bowl, sinki, shower 3-in-1. Anda sendiri boleh tengok kualiti dia macam mana. Pintu security pun ada pamer dekat situ. Lepas tu pelantaian XPC pun ada, pintu bilik tidur jenis HDF, jenis oak, ada pintu bilik air pun ada. Jadi yang mana nak survey, maksudnya jadi tak jadi no problem. Cuma boleh datang survey untuk tengok kualiti kami. Boleh sentuh sendiri, kata kualiti pintu tu macam mana, boleh tengok. Dari situ anda boleh buat perbandingan lah. Jangan buat perbandingan harga ni, kata tengok tapi tak nampak barang tu. Susahlah kalau kita nak nilai. Okay. Ada soalan lagi ke daripada anda semua? Okey, showroom kami kalau di Kota Baru berada di Bandar Baru Tunjung. Okey, kalau nak datang boleh bagi tahu saja nak survey barang Mahligai. Okey, boleh tengoklah apa yang kami offer. Okey, dan satu lagi, kami akan buka cawangan dalam masa terdekat, mungkin bulan ni ke, di Tanah Merah. Okey, di Tanah Merah, showroom Mahligai di Tanah Merah akan dibuka. Jadi bagi kontraktor, even kontraktor sendiri ataupun orang luar yang kata buat rumah dengan kontraktor lain, boleh datang ke showroom kami juga untuk beli peralatan yang kami guna. Okey, biasanya berapa lama untuk loan LPPSA diluluskan lepas submit? Biasanya dalam 2 bulan. Okey, dalam 2 bulan jugalah. Terima kasih kepada yang menonton, yang baru menonton masuk live ni. Okey, di awal live tadi saya ada ceritakanlah yang mana belum ada tanah. Carilah tanah yang bersesuaian dan kalau boleh cari saiz yang minimalnya 5,000 kaki. Jangan cari di bawah pada 5,000 kaki persegi sebab nanti apabila kita nak submit plan kepada PBT akan tolak dengan side back pula. Dan side back tu pula kena tengok lokasi tanah tu dekat mana, dekat jalan besar ke, berada di sebelah tali air ke, dan macam lagi lah. Dan berbeza-beza. Yang standardnya kalau tanah kampung macam tu je, 20 hadapan side back, 10 kiri, 10 kanan dan 10 belakang. Jadi saiz tanah tu, maksudnya dengan tanah yang kecil, apabila tolak dengan side back tu, rumah boleh buat kecil je lah. Kalau nak besar kena naik 2 tingkat. Kalau buat rumah tanpa longkang boleh ke? Maksudnya nanti salur air dekat mana tu? Biasa longkang tu dia termasuk dalam package spesifikasi dah. Memang kena buat lah. Okey, Mahligai Idaman hanya buat rumah di Kelantan dan Terengganu sahaja setakat ni. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kami akan buka cawangan ke negeri lain lah. Tapi setakat ni kami hanya cover di 2 negeri ni sahaja. Okey, tadi di peringkat awal tadi saya ada ceritakan yang mana pernah buat loan LPPSA. Yang pertama, boleh buat loan LPPSA yang kedua. Dan sekiranya nak combine loan bersama suami pun boleh. Okey, terima kasih yang menonton live pada tengah hari ini. Sekiranya ada soalan, anda boleh tanya di ruangan komen. Okey, dan tips untuk kita nak bina rumah, kita kena check bajet kita jugalah. Okey, kita kena semak kelayakan kita dengan LPPSA. Okey, sekiranya anda semua yang menonton live pada kali ini, boleh tekan link untuk saya semak kelayakan anda semua. Dan kita kena tahu bajet kita mengikut kelayakan kita. Barulah kami boleh buat anggaran keluasan rumah yang sesuai dengan bajet anda semua. Okey, contoh kalau bajet anda 300,000, sesuailah bina rumah dalam 2,000 kaki persegi. Sesuai dengan 4 atau 5 bilik tidur. Jadi dapat advice daripada kami akan nasihatkan anda lah rumah yang macam mana sesuai dan keluasan berapa yang sesuai dengan bajet anda. Dan satu lagi, sekiranya pernah buat loan LPPSA yang pertama, kena maklum kepada siapa-siapa yang cek, even kerani dekat pejabat tu bantu cek, kena maklum lah sebab syarat dia kena tolak dengan pinjaman pertama. Sebab ramai juga yang salah faham. Dia tak ceritakan yang dia pernah buat loan pertama. Jadi bila saya mak tinggilah dapat 300,000. Bila bagi tahu dah last minute baru bagi tahu pernah buat pinjaman pertama.
tak lepas nak buat loan kedua. Jadi benda-benda macam ni kita kena bagi tahulah, tak boleh nak kata tak boleh nak susu-susu. Okey. Okey. Hai, terima kasih sebab menonton live saya. Okey, untuk harga pakej Mahligai Idaman, bagi yang nak survey boleh tekan link seperti di atas untuk dapat pakej spesifikasi kami secara PDF. Dan sekiranya nak datang survey ke office pun boleh. Okay, nanti saya akan terangkan. Okay, ini adalah pakej spesifikasi kami secara pamphlet lah yang ni. Okay, kami ada dua harga, silver 145 dan gold 150. Okey, untuk material yang kami tulis dekat package ni, boleh datang ke showroom kami. Boleh datang ke showroom kami untuk tengok sendiri dan boleh sentuh sendiri. Contoh nak sentuh sinki boleh tengok lah. Nak sentuh pintu ke, nak tengok pintu bilik air dan sebagainya. Kalau nak ke tapak projek pun boleh juga. Okey, tapi kita kena check lah rumah yang mana yang dah siap, yang belum serahan kunci lagi. Kalau rumah orang dah duduk, tak boleh nak pergi. Okey, kalau buat rumah bayar cash, berapa kali progress payment kena buat? Okey, Cik Rosdi, untuk nak tahu berapa progress ni boleh WhatsApp saya, boleh tekan link. Nanti saya akan bagi tahu melalui WhatsApp. Okey. Okey, ada soalan lagi ke daripada anda semua? Okey, sebab topik kita simple je hari ni berkenaan dengan LPPSA sebenarnya. Tapi terbuka, yang mana nak bina rumah secara loan bank pun boleh juga, boleh tanya. Okey, Mahligai Idaman siap bina rumah dalam masa biasanya 12 bulan, 12 hingga 14 bulan lah. Dia bergantung kepada saiz keluasan rumah tu juga. Kalau rumah tu 2 tingkat, lebih lagi masa dia, dan dia bergantung kepada beberapa faktor. Okey, dari segi faktor cuaca, faktor claim lambat pun ada juga. Contoh di akhir tahun LPPSA dah close account, so tunda pada next year lah, tahun baru. Benda ni pun delay jugalah, sebab dia melibatkan third party, bukan dengan kontraktor sahaja. So dia melibatkan dengan kerjasama daripada klien juga, kerjasama daripada LPPSA, melibatkan dengan arkitek, melibatkan dengan kontraktor, melibatkan dengan tukang juga. Okey, dia melibatkan dengan ramai pihak. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Okey, live pada kali ini kita open Q&A. Boleh tanya apa-apa sahaja. Okey, kalau malu nak tanya dalam ni, boleh tekan link. Boleh tekan link ya. Okey, bagi yang penjawat awam ni dia ada dua pilihan. Sama ada nak buat loan LPPSA ataupun loan bank. Kalau penjawat swasta, dia tak ada pilihan. Sama ada dia kena buat cash ataupun dia kena buat loan bank. Okey, cuma sekarang saya nak bagi bagi tips lah kepada penjawat awam yang mana ada dua choice ni kan, sama ada nak buat loan bank ke loan LPPSA. Tapi advice saya better guna LPPSA lah. Okey, kalau kita sebab LPPSA ni dia fix untuk rate dia 4%. Okey, kalau kita tengok untuk rate untuk bank, kita tengok dekat Facebook OPR semakin meningkat. Kalau dulu susah juga nak naik tu, sekarang ni tengok minggu ni naik, tengok minggu depan naik, tengok minggu satu lagi pun naik. Jadi dia adalah floating rate. Floating rate ni dia berubah-ubah. Dia tidak kekal macam LPPSA. Okey. Dan untuk loan bank, untuk kelayakan dia akan kira even komitmen luar sekalipun. Okey. Contoh gaji anda, gaji bersih 5,000 dan dia tengok pula, bank dia akan tengok pula kereta, maksudnya pinjaman kereta, ada pinjaman PTPTN, dan dia check Sikris, Sitas, dah buat Aeon kredit ke tidak, ada kredit card ke tidak. Daripada 5,000 yang gaji bersih tu, bila tolak semua tu termasuk dengan cost of living,
Jadi berapa sahaja gaji yang bersih. Jadi mungkin sikit je lah kelayakan yang dapat. Berbanding dengan LPPSA, dia hanya tengok komitmen yang ada dalam payslip sahaja. Contoh, kalau ada 3 biji kereta tapi tak nyatakan dalam payslip, dia tak akan ambil kira. Dia hanya ambil kira komitmen penolakan yang ada dalam payslip sahaja. Berbeza dengan bank. Loan bank macam mana puan dari segi kelulusan dan bayaran? Sama saja dengan LPPSA. Cuma apa yang saya bagi tahu tadi adalah berbezanya komitmen. Okey, setiap bank ke LPPSA ke, dia akan tengok kepada penolakan kita. Maksudnya komitmen yang kami ada, komitmen yang kita ada. Okey, komitmen yang kita ada. Kalau LPPSA biasanya dalam payslip tu ada penolakan personal loan, personal loan. Jadi dia akan tolak lah, dia tengok gaji bersih dekat bawah tu. Tapi kalau bank yang tak ada dalam payslip, contoh ada 5 biji kereta, mana ada nyatakan dalam payslip tolak dalam payslip tu kan? Tak ada nyatakan 5 biji kereta yang ada atas nama anda. Jadi dia akan ambil kira semua ni. Kak Zira boleh jadi pengacara 999. InsyaAllah. Okey. Kos guaman tu boleh masukkan sekali dalam loan LPPSA. Okey, Cik Syam, boleh. Kos guaman boleh masuk dalam loan LPPSA, cuma kena maklum awal. Kena maklum awal untuk kami prepare buat quotation lah. Jangan bagi tahu last minute. Nanti efek pada quotation tu. Nanti last minute. Maksudnya kita dah submit dokumen baru bagi tahu kos guaman tu nak masuk loan LPPSA. Tak boleh lah. Kena inform sebelum. Kena maklum awal untuk kami prepare buat quotation. Okay, kat mana tajuk kita tadi? Cepat lupa sekarang. Okey, yang mana nak survey untuk package privasi, boleh WhatsApp saya. Saya akan bagi secara PDF. Okey, yang mana tak puas hati tengok melalui PDF, boleh datang ke showroom kami. Boleh tengok sendiri, boleh sentuh, boleh tengok dengan mata, boleh rasa dengan hidung dan sebagainya. Okey, boleh datang ke showroom. Kami akan buka showroom di Tanah Merah. Yang sekarang ni ada showroom di Bandar Baru Tunjung. Okey, simple. Maksudnya, apa yang kita boleh konklusi daripada live ini, yang mana belum ada tanah, jangan beli secara melulu. Jangan beli secara melulu dengan ejen tanah ataupun dengan kata owner tanah. Kalau boleh, bawalah yang mana kata siapa-siapa yang pandai. Orang yang bertauliah lah, sama ada juru ukur, ada kenalan-kenalan, saudara mara yang kenal lah, maksudnya tahu dalam bidang ni, refer kepada diorang. Okey, ataupun dapat maklumat dulu dengan pejabat tanah ataupun dengan majlis daerah, bawa geran tu. Sekiranya saya bina rumah, macam mana ni, berapa side back apa tu semua. Tapi kalau nak simple, tunjuk je kepada kontraktor ataupun kepada kami. Check dulu. Salam, boleh ke saya beli tanah ni, sesuai ke tidak saya beli tanah ni. Nanti kami akan advise lah anda. Sebab saya kesian, sebab ramai yang beli tanah. Tak adalah ramai, tapi ada beberapa yang beli tanah, tak boleh nak bina rumah, tak lepas. Yang dekat situ rugi. Beli tanah buat pinjaman loan LPPSA. Ada yang buat secara personal loan, tapi tak lepas. Kita nampak dalam geran tu okey je, 5,000 kaki, 4,000 lebih. Tapi adalah sebab-sebabnya yang tidak lepas. Jadi dapatkan advice dahulu. Jangan beli secara melulu. Dapatkan advice daripada orang yang berpengalaman dalam bidang ni. Okey, saya rasa itu sahaja kot live saya pada kali ini. Okey, yang mana nak tahu maklumat lanjut, boleh hubungi pegawai-pegawai kami lah. Okey, yang mana nak tengok design, boleh terus ke website kami di mahligaiidaman.com. Boleh tekan mahligaiidaman.com. Okey, kejap saya tunjuk. Okey. Okey, yang mana nak tengok design kami, rumah siap ataupun 3D rumah, boleh ke mahligaiidaman.com. Sebab ramai yang tak tahu ni, kami ada website ni. Okey, boleh ke portfolio rumah. Yang ni package bina rumah beserta tanah. Okey, yang paling dekat ni kami ada package bina rumah di Melor, di Ketereh. Dah banyak lagi lah, boleh tengok lah. Okey, ni adalah koleksi plan.
Okey, yang mana dekat luar, dekat Pahang ke, dekat Selangor ke, yang mana nak bina rumah, boleh beli pelan ni dengan kami. Boleh ke mahligaidaman.com ya, atau boleh ke Pelan Idaman. Boleh beli koleksi pelan ni dengan kami. Okey, kalau nak tengok portfolio rumah, boleh tekan di sini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, tak semuanya portfolio yang kami Mahligai pernah buat, kita masukkan dalam ni. Ada juga yang tak sempat masuk dalam proses editing, dan kami pun dapat izin dengan klien jugalah. Okey, boleh tengoklah. Yang ni yang terbaru, portfolio 119 ni. Yang ni rumah baru saja serah kunci. Okey, cara dia macam ni ya. Yang boleh nampak ya, separuh-separuh. Yang ni adalah 3D rumah. 3D rumah ni adalah lakaran di peringkat awal selepas pelantai. Kalau nak tengok 3D rumah secara penuh, kita bawa dia ke sebelah kanan ni. Kalau nak tengok perbezaan rumah dah siap, bawa dia ke sebelah kiri ni. Okey. Okey, ada pelantai, boleh tengok dekat sini, cuma kita tak bagi ukuran. Okey, ukuran dia adalah privacy lah, sebab dia hak cipta daripada syarikat dan juga kita bagi untuk klien tu. Okey, untuk keluasan ni 3030. Ada bagi tahu dekat sini berapa jumlah bilik tidur dan berapa jumlah bilik air. Okey, dan ada 360 ni. 360 virtual tour ni. Boleh ke rumah ni, boleh bawa. Okey, kalau buka dengan laptop dia lebih mudah lah, lebih jelas. Kalau buka dalam phone sebab dia kecil sikit, saiz dia kecil sikit, agak susah. Boleh lawak sendirilah, tengok hasil. Macam ni pakai marble. Nak tengok pintu bilik. Okey, ni adalah pintu bilik jenis HDF. Okey, nak ke dapur, boleh. Boleh round rumah ni berapa puluh kali pun boleh. Okey. Okey, MI ada buat package ke jual siap rumah dan rumah siap? Ada. Okey, kami ada jual package bina rumah berserta tanah. Okey, nanti boleh ke mahligaidaman.com ni, boleh tengok dekat sini. Okey, tanah yang available ada di Ketereh, ada di mana lagi? Nanti saya kena dapat update balik. Saya takut ada yang tak update. Okey, so far ada dekat Melo lah. Kalau yang paling dekat, Melo, Ketereh. Lepas tu, Kuala Krai ni ada lagi. Kuala Krai ada lagi. Okey, dekat Macang, Tanah Merah ada. Nak tahu details, boleh WhatsApp lah. Okey, untuk Pok Kuih Abel boleh WhatsApp kalau nak tahu details. Okey, sebab ada yang terbaru, ada dua lot dekat Melo dan juga Ketereh. Pelan dah lulus. Okey, cuma klien tu ada problem sikit bahagian loan tu. Jadi maksudnya siapa yang nak bina rumah secara cepat boleh proceed guna pelan tu terus masuk loan. Tak perlu nak tunggulah proses 2D, proses 3D. Tak perlu nak submit lah. Hanya masuk loan sahaja. Okey. Okey, terima kasih Cik Isham. Okey, saya rasa itu sahajalah kot live saya pada kali ini. Nak dapat info pasal package tanah dan rumah, boleh WhatsApp, ataupun nak dapat package spesifikasi ni, boleh WhatsApp saya. Saya akan hantar secara PDF. Nak survey pun boleh. Okey, nak survey boleh, mungkin nak dapat penerangan lah. Biasanya sebelum kita nak bina rumah, kita nak dapat penerangan. Info tu lebih jelas. Barulah nampak flow dia macam mana kan. Okey, just kata untuk knowledge lah, untuk knowledge. Boleh datang, set temu janji dengan kami. Okey. Okey, terima kasih. Itu sahaja. Nanti kita jumpa next live. Okey, bye-bye.